Ingat cikgu lagi tak? Pada hari ini, Cikgu Yaya akan mengajar kamu mata pelajaran Pendidikan Jasmani Unit 1, Gimnastik Bilang. Tajuk Imbangan. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat mengenal pasti dua jenis imbangan yang digunakan dalam rangkaian imbangan. Yang kedua, dapat melakukan satu rangkaian imbangan yang memerlukan kawalan badan dan sokongan. Murid-murid, tahukah anda apakah itu imbangan? Tak apa, Cikgu Yaya akan terangkan. Imbangan ialah kebolehan individu untuk mengekalkan posisi tubuh badan dalam keadaan pegun, tidak bergerak, dan semasa melakukan aktiviti, iaitu ketika anda bergerak. Tahukah anda? Imbangan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan harian selain daripada gimnastik asas. Imbangan sangat penting. Ingat tau? Baiklah murid-murid, mengapakah imbangan sangat penting untuk dipelajari? Imbangan sangat penting untuk dipelajari kerana kemahiran ini sangat berguna dalam kehidupan seharian. Contohnya, seperti meniti jambatan. Yang kedua, sewaktu menunggang basikal. Imbangan penting untuk mengelakkan anda daripada terjatuh ataupun tercedera. Murid-murid nak tahu tak? Imbangan terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, imbangan statik. Imbangan statik ialah kebolehan mengekalkan keseimbangan badan ketika pusat gravitinya dalam keadaan setempat. Maksudnya, anda tidak bergerak ketika melakukan imbangan. Yang kedua, imbangan dinamik. Imbangan dinamik ialah kebolehan mengekalkan keseimbangan badan ketika pusat gravitinya berubah. Maksudnya, anda melakukan imbangan sambil bergerak. Jelas tak? Apakah kepentingan imbangan? Mari Cikgu Yaya terangkan. Imbangan penting kerana ia dapat meningkatkan prestasi dalam aktiviti harian. Maksudnya, anda akan menjadi lebih mahir dalam melakukan aktiviti seharian anda. Yang kedua, dapat mengelakkan anda daripada tercedera akibat terjatuh. Yang ketiga, dapat menguatkan otot-otot tertentu. Contohnya, anda sering melakukan imbangan menggunakan tangan. Jadi, jika anda kerap melakukan aktiviti imbangan menggunakan tangan, maka ia akan menguatkan otot-otot tangan anda. Yang keempat, ia dapat meningkatkan keyakinan diri anda semasa melakukan aktiviti. Jika anda tidak cedera ketika melakukan aktiviti, anda akan lebih bersemangat untuk melakukan aktiviti tersebut. Baiklah murid-murid, pada hari ini Cikgu Yaya akan menerangkan kepada anda contoh-contoh imbangan satu tapak sokongan. Apakah itu imbangan satu tapak sokongan ya? Yang pertama, skala depan. Yang kedua, skala belakang. Yang ketiga, duduk skala depan. Yang keempat, imbangan V. Yang kelima, duduk L. Baiklah murid-murid, bagaimana cara untuk kita melakukan imbangan satu tapak sokongan ini ya? Tak apa, mari Cikgu Yaya tunjukkan. Jom. Baiklah murid-murid, mari kita lakukan bersama-sama. Imbangan skala depan, imbang dalam 10 saat.
Bagus. Okey, yang kedua, kita akan melakukan imbangan skala belakang. Tahan selama 10 saat. Bagus. Tahniah kerana anda dapat melakukannya dengan baik. Yang ketiga, imbangan duduk skala depan. Tahan selama 10 saat. Ya, bagus. Tahniah. Seterusnya, kita akan melakukan imbangan V. Tahan selama 10 saat. Ya, bagus. Anda dapat melakukannya dengan baik. Seterusnya, kita akan melakukan imbangan satu tapak sokongan, iaitu imbangan duduk L. Tahan selama 10 saat. Ya, bagus. Tahniah, anda dapat melakukan imbangan satu tapak sokongan dengan baik. Baiklah murid-murid. Sekarang ini Cikgu Yaya akan mengajar kamu imbangan 3 tapak sokongan. Apakah imbangan 3 tapak sokongan ya? Tak apa, mari Cikgu Yaya tunjukkan. Baiklah murid-murid. Berikut merupakan contoh imbangan tapak 3 sokongan yang boleh anda lakukan, iaitu plank satu tangan. Yang kedua, imbangan bahu. Yang ketiga, imbangan 3 segi. Dan yang keempat, imbangan jambatan. Bagaimana ya untuk melakukan imbangan ini? Ingat, imbangan ini memerlukan anda menampung badan anda dalam 3 tapak sokongan. Baiklah, berikut merupakan imbangan plank satu tangan. Tahan badan anda selama 10 saat. Ya, bagus. Anda dapat melakukannya dengan baik. Tahniah. Baiklah murid-murid, sekarang imbangan bahu. Mari kita lakukan. Tahan sehingga 10 saat. Ya, bagus. Tahniah, anda dapat melakukannya dengan baik. Seterusnya ialah imbangan 3 segi selama 10 saat. Ya, bagus. Anda dapat melakukannya dengan baik. Tahniah. Imbangan yang terakhir ialah imbangan jambatan. Tahan selama 10 saat. Wah, tahniah. Anda dapat melakukannya dengan baik. Bagus. Baiklah murid-murid. Mari kita lakukan satu permainan yang saya namakan sebagai permainan imbangan. Jom! Cara melakukan permainan ini ialah anda akan diberikan soalan matematik dan anda perlu menjawab soalan tersebut. Jawapan yang anda dapat, anda perlu lakukan imbangan mengikut jawapan tersebut. Contohnya, 7 tolak 4, 3. Jadi, anda perlu melakukan 3 tapak sokongan dalam masa 10 saat. Boleh? Jom. 1 tambah 2. 3.
3. Bagus. Lakukan imbangan 3 tapak sokongan sekarang. Bagus. Anda dapat melakukannya dengan baik. 10 tolak 9. 1 tapak sokongan. Tunggu lakukannya sekarang. Bagus. Anda dapat melakukannya dengan baik. Tahniah. 1 darab 3. Ya, betul. 3 tapak sokongan. Ya, bagus. Anda dapat melakukannya dengan baik. Tahniah. 5 bahagi 5. Berapakah jawapannya? Ya, betul. 1. Jadi anda perlu melakukan 1 tapak sokongan. Bagus. Tahniah. Anda dapat melakukannya dengan baik. Tak 6. 1 tapak sokongan. Bagus. Lakukannya sekarang. Tahniah, anda dapat melakukannya dengan baik. Murid-murid, bagaimana rasanya dapat melakukan permainan imbangan? Menarik tak? Tak apa. Sambil bermain, kita dapat meningkatkan kecekapan otak kita. Baiklah murid-murid, tahukah anda, semakin tinggi aras lakuan, badan anda akan menjadi kurang stabil. Ini kerana kedudukan pusat graviti semakin jauh dari tapak sokongan. Maksudnya, jika anda melakukan aktiviti imbangan dalam keadaan yang tinggi, anda akan lebih kurang rasa stabil. Murid-murid, perasan tak? Semakin banyak bilangan tapak sokongan, semakin mudah untuk anda melakukan keseimbangan. Ini kerana luas tapak sokongan lebih besar. Contohnya, anda lebih seimbang ketika melakukan imbangan 3 tapak sokongan berbanding imbangan 1 tapak sokongan. Betul tak? Murid-murid, semakin rendah aras lakuan imbangan anda, badan anda akan menjadi lebih stabil. Kenapa ya? Ini kerana kedudukan pusat graviti semakin dekat dengan tapak sokongan. Jadi, anda lebih mudah melakukan imbangan jambatan berbanding imbangan skala depan. Betul tak? Baiklah murid-murid, ingat ya, ketika anda melakukan aktiviti imbangan, aspek-aspek keselamatan ini perlu dititik beratkan. Yang pertama, pastikan ruang dan alatan selamat digunakan. Yang kedua, lakukan aktiviti mengikut kemampuan diri sendiri. Ingat ya, jangan melakukan aktiviti secara paksa. Hal ini kerana ia akan menyebabkan berlakunya kecederaan pada diri anda. Ingat ya. Baiklah murid-murid, berikut merupakan pelan rangkaian imbangan yang boleh anda lakukan sendiri. Pastikan pelan rangkaian imbangan anda diselangi dengan imbangan statik dan imbangan dinamik. Macam mana ya? Baiklah murid-murid, berikut merupakan contoh pelan rangkaian pergerakan imbangan. Yang pertama, skala depan. Seterusnya diikuti oleh imbangan dinamik iaitu berjalan. Seterusnya, melakukan imbangan dekam iaitu imbangan statik. Yang seterusnya, melakukan skipping untuk keimbangan yang seterusnya.
Yang seterusnya ialah duduk L. Dan anda boleh melakukan galloping untuk ke stesen seterusnya. Seterusnya anda boleh melakukan skala belakang dan melompat untuk ke stesen seterusnya. Di stesen seterusnya anda boleh melakukan imbangan V. Untuk ke stesen seterusnya, imbangan dinamik yang anda boleh lakukan ialah jengket kaki dan bergerak ke stesen seterusnya, iaitu imbangan bahu. Jadi, lengkaplah imbangan pergerakan statik dan pergerakan dinamik anda. Mari Cikgu Yaya tunjukkan contoh pergerakan tersebut. 1, 2, 3, come on! Bagaimana dengan pelarangkaian pergerakan tadi? Cikgu yakin anda boleh melakukan pelarangkaian pergerakan yang lebih hebat daripada apa yang Cikgu Yaya telah tunjukkan. Ingat ya, imbangan sangat penting dalam kehidupan kita seharian. Imbangan boleh dilakukan dalam pelbagai aktiviti seperti melintasi jambatan dan sebagainya. Dan imbangan sangat penting untuk mengelakkan diri anda daripada tercedera. Alhamdulillah, tamat sudah pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu Yaya harap anda semua dapat memahami segala topik yang telah dipelajari pada hari ini dengan baik, insya-Allah. Terima kasih dan okey lagi. Semoga kita berjumpa lagi. Bye.